Kalaulah dia ni terima tawaran Tun Dr. Mahathir, dia tidak ada sebarang pertuduhan, tapi UMNO akan terkubur. Tapi disebabkan dia tak nak kuburkan UMNO, dia tak nak menyertai. Waalaikumsalam, Datuk Rahman. Ya, saya. Okey, Datuk. Saya Izzat dari tim TikTokers Harapan. Okey. So, Datuk, saya nak minta komen Datuk berkenaan dengan desas-desus kononnya PAS bakal menyertai kerajaan perpaduan. Ya. Okey, dan kalau kita tengok komen daripada Presiden UMNO. Ya, jangan perasan. Tidak dialu-alukan. Okey. So Datuk, kita kalau kita dengar daripada naratif ni, kita tengok ura-ura tu macam ada lah. Sebabkan mungkin PAS ni agak tersepit kan berkenaan dengan isu-isu semasa dia sekarang ni mula dah reveal sikit-sikit. So saya nak komen sikit daripada Datuk Dia sebenarnya ada pengalaman lah. Ini saya nak beritahu lah. PAS ni bila dia dah tersepit, biasanya dia akan cuba cari penyelesaian dan dia tak kisah dengan siapa pun dia bergabung. Dulu masa dia perlukan undi masyarakat Cina, dia bergabung dengan DAP. Kemudian sekat jalan mereka kalah teruk, mereka merasakan bersama dengan DAP itu tidak menguntungkan mereka, maka mereka tinggalkan DAP, dan mereka bersama dengan UMNO pula lepas tu. Bila dia bersama dengan UMNO, mungkin apa yang dia minta tak dapat, ataupun apa yang dia harapkan, dia ingat UMNO ni mewah seperti mana yang dulu ketika mereka meminta bantuan kita, banyak benda kita boleh bantu, tetapi tiba-tiba kita dah tidak berada di dalam kerajaan. Sudah pastilah kita tak boleh bantu mereka seperti mana dulu Datuk Najib bantu mereka. Mereka beralih pula pergi ke Bersatu. Sekarang ni kita tengok bila Bersatu punya duit pula sudah ditahan, kita lihat mereka melompat pula pergi ke ATO. Besok lusa kalau dia pergi ke Datuk Seri Anwar, saya tak terkejut kerana saya pun ada dengar cerita dia menghantar sepucuk surat untuk berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang kita tahu bahawa inilah antara usaha-usaha mereka demi kesinambungan parti mereka, demi kesinambungan untuk mengelakkan mereka daripada menjadi kluster mahkamah. Memang tidak dinafikan bahawa hari ini memang mereka ini sedikit gelabah dan cuba mencari jalan keluar daripada permasalahan yang mereka hadapi sekarang. Itulah realiti PAS. Okey, Izzat. So Datuk, okey lah, katalah Datuk sebab PAS ni kalau ikutkan dari sejarah perkawan tu, Pakatan Rakyat ataupun PKR dan DAP, kita pengalaman lebih 10 tahun bersama dengan PAS. So UMNO pun pernah dihadati dalam muafakat nasional. Betul. So adakah PAS ni perlu diterima, Datuk Rahman? Bagi saya, kalau kerajaan perpaduan ini sekadar menandatangani CSA, seperti mana dulu Ismail Sabri menandatangani CSA bersama dengan DAP, bersama dengan PKR, bersama dengan Amanah, saya rasa mungkin tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya PAS menyertai kerajaan perpaduan, dia akan ada masalah sikit. Contohnya kawan-kawan GPS kita, ada lebih kurang 8 orang ahli-ahli parlimen, khususnya yang keturunan Dayak ni. Mereka ni tak boleh berada di dalam sebuah kerajaan yang dalam tu ada PAS. Ini akan, mereka akan berhadapan dengan masalah dengan pengundi-pengundi mereka di Sarawak. Dan saya yakin juga
kalau PAS menyertai kerajaan perpaduan, kawan-kawan daripada Amanah tak boleh terima, kawan-kawan daripada DAP pun tak boleh terima sebab mereka ada pengalaman yang buruk. Begitu juga kawan-kawan di dalam PKR, apatah lagi kawan-kawan di dalam UMNO. Jadi saya yakin kalau Datuk Seri Anwar mahu menjalinkan kerjasama pun kemungkinan besar dalam bentuk perjanjian ataupun CSA seperti mana yang berlaku ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri, tidaklah sampai ke tahap membawa mereka masuk ke dalam kerajaan. InsyaAllah, InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Terima kasih banyak atas pandangan yang diberikan. Saya satu je, Rahman. Saya kira dia tak terlibat langsung dalam kerajaan perpaduan. InsyaAllah. Menyokong kerajaan perpaduan tidak apa. Sebab saya kenapa ni Datuk Rahman, dia akan kacau banyak benda. Dia akan kacau dari sudut pembahagian kerusi. Betul. Terutamanya pertitihan UMNO dan PAS untuk kerusi majoriti kawasan Melayu. Okey, sebab yang PKR pun sendiri ada bertanding di kawasan majoriti Melayu. Betul. Okey, so maksudnya dia akan melibatkan 3 pertitihan, termasuk dengan Amanah. Betul. Okey, so benda ni dia akan kacau bilau lah. Yes, akan jadi kacau bilau. So dari sudut yang kita pun tahu yang PAS ni dia punya pengikut dia agak ekstremis. So kita tak nak satu pendekatan yang ekstrim dibawa di dalam kerajaan perpaduan. Sebab bagi saya, Datuk Rahman, apa yang dibawa dalam kerajaan perpaduan ni secara elok lah. Kita merangkumi semua kaum, semua agama, dan kita nak membawa satu Malaysia yang lebih matang. Dan politik yang cakap kalau boleh kita tak nak mengamalkan politik perkauman sempit. Yes, gabungan ni kita harap kekal selamanya lah. InsyaAllah. Soalan saya macam ni tu. Saya bukan soalan saya sebenarnya saya bukan TikToker Harapan dan saya ni orang yang menyokong kerajaan perpaduan ni tu. Okey. Dan kita sebagai orang yang menyokong kerajaan perpaduan ni, saya suka dengan apa yang ada sekarang antara Pakatan Harapan membentuk kerajaan untuk menstabilkan politik, ekonomi dan segala-galanya tu kan. Tapi saya macam ada certain daripada orang daripada yang PH macam DAP, saya takut dia orang ni macam nak bermuka-muka semata-mata duduk dalam kerajaan perpaduan. Tapi kita pun tak tahu dia orang punya matlamat asal tujuan dia orang untuk apa dah tu. Siapa tu? Macam DAP, macam Lijit Siang, macam Liguang, orang yang pernah bercakap macam-macam pasal UMNO, yang pernah pasal Datuk. Okey, Moza, kita kena faham. Dia orang pun kalau boleh dia orang nak memerintah secara bersendirian, Moza. Sama juga dengan BN pun kalau boleh kita nak perintah secara bersendirian. Tetapi inilah keputusan yang telah rakyat buat pada pilihan raya umum yang ke-15. Jadi suka tak suka ni, Moza, kita kena hormatilah, Moza. Kan? Dah keputusannya tidak ada seorang pun pemenang, dan kita bak kata orang tu kita terpaksa untuk membuat kerajaan itu sebuah kerajaan campuran. Kan? Jadi bila dah nama kerajaan campuran tu sudah pastilah kalau dulu dua pihak ni berkelahi di antara satu sama lain, hari ni dua musuh ni terpaksa duduk semeja. Kita kena ubah sikap kita lah. Kalau dulu kita sentiasa mempertikaikan benda tak baik tentang musuh kita ni, tapi sekarang dia dah jadi kawan kita. Jadi kita elak daripada keluar benda yang tak baik yang dia buat, kan? Dan dia pun kena elak daripada mengatakan benda yang tak baik yang kita buat. So kita cari titik persamaan, kita jauhi daripada mengungkit perkara-perkara yang boleh membangkitkan perbezaan kita, perselisihan pendapat kita, kan?
Ini benda yang terpaksa dihadapi bila kita wujudkan kerajaan campuran. Nak buat macam mana? Inilah yang rakyat pilih. Kita kena hormatlah keputusan rakyat. Ya. Jadi kita tak boleh kata kita tak percaya dengan DAP apa semua sekali. Saya rasa kalau kita cakap macam tu, DAP pun sama juga. Dia takkan percaya dengan UMNO. Betul tak? Jadi kalau kita dah duduk satu pasukan, kita masih lagi dalam mood tidak mempercayai satu sama lain, maka kerajaan itu tak boleh kekal lama. Jadi kalau kita nak kerajaan ini kekal lama, macam yang Moza cakap tadi, ataupun sahabat kita tadi cakap, kita kena make sure kita kena usaha ke arah meyakinkan ahli-ahli kedua-dua belah parti supaya boleh menerima perbezaan ini. Sekarang macam Perikatan Nasional hari-hari memainkan naratif pasal DAP. Okey. Hari-hari mengatakan pasal kalau kita undi DAP, negara ni akan terjual, akan tergadai. Itu apa yang Perikatan Nasional cakap. Itu apa yang musuh kita cakap, kan? Jadi kalau musuh kita cakap ni, kan, biasalah, takkan musuh kita nak cerita benda baik, dia akan cari kelemahan kita, dia akan cari perkara-perkara yang boleh dia spin. Contohnya macam kemarin saya cerita, kalau misalnya kita gagal untuk memenangi, daripada 6 ni kita gagal untuk memenangi lebih daripada separuh, lebih daripada 3 kita gagal, maknanya kemungkinan besar mereka menang 4 ke, contohnya, maka sudah pasti akan ada gelombang untuk menolak kepimpinan kita atas alasan orang Melayu tidak memberikan sokongan kepada UMNO dan sebagainya. Tetapi kita tengok, bila PAS dengar apa saya cakap tu, dia potong pendek-pendek, kemudian dia spin mengikut benda, mengikut kaedah acuan naratif dia. Dia tak cerita benda yang benar yang saya katakan. Inilah realiti dia, Jadi kita, bila orang fitnah kita, tugas dan tanggungjawab kita ialah clear the air. Kita clearkan. Kita kena beritahu, kita kena jawab benda yang betul, apa sebenarnya yang berlaku, kalau ada isu-isu tu, apa sebenarnya isu sebenar. Contohnya, kalau nak ikutkan, memang imej Dato' Zahid tu teruk, dari segi imej dia, disebabkan fitnah yang dilontarkan ke atas diri dia, memang teruk. Tetapi kita kena ingat, pemimpin kita ni difitnah. So kerja kita untuk clearkan nama dia. Bukan kerja kita, pemimpin kita ni dah difitnah, dia liability kepada kita, kita kena buang. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita mengamalkan sikap macam ni, setiap kali pemimpin kita tu, dia boleh memberikan cabaran, dia tak nak dengar cakap musuh kita, contohnya Dato' Zahid, dia tak nak dengar cakap Tun Mahathir untuk bubarkan UMNO, untuk menyertai Bersatu, maka dia pun dikenakan dengan 87 pertuduhan 10 hari selepas dia menolak tawaran Tun Dr. Mahathir. Kalaulah dia ni terima tawaran Tun Dr. Mahathir, dia tidak ada sebarang pertuduhan, tapi UMNO akan terkubur. Tapi disebabkan dia tak nak kuburkan UMNO, dia tak nak menyertai Bersatu, maka dia berhadapan dengan pertuduhan. Pemimpin kita sanggup berkorban untuk berhadapan dengan pertuduhan ini. Takkan kita nak tinggalkan dia. Takkan bila dia difitnah, dia dituduh dengan pertuduhan terpilih, kita tiba-tiba, kita pula suruh dia letak jawatan ke, suruh dia berundur ke, kita pula membantu musuh kita untuk melabelkan pemimpin kita ni sebagai korup, rasuah dan sebagainya. Jadi pendekatan ni kena dibetulkan, kena dibetulkan. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia kena tuduhan,
pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli PKR berdiri teguh di belakang mereka. Tak ada pun kita tengok ahli PKR suruh Dato' Seri Anwar meletakkan jawatan. Tak ada. Kita tengok Mustafa Ali contohnya, Setiausaha Agung PAS dulu. Pernah keluar video dia kibar bendera. Kibar spender. Kan? Tapi ada tak pemimpin PAS suruh dia letak jawatan? Tak ada. Mereka pertahankan Mustafa Ali. Malah diberikan jawatan yang penting juga sebagai pengurusi pilihan raya. Ini realiti dia. Sama juga pemimpin-pemimpin bersatu. Bila Tan Sri Muhyiddin terlibat dengan skandal Nika Haji, terlibat dengan skandal Bistarinet, hari ini sudah jadi kluster mahkamah kerana skandal Jana Wibawa. Ada tak pemimpin-pemimpin bersatu minta supaya telefon apa? Minta supaya apa ni, dia orang letak jawatan? Tak ada. Ya.